السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, kita saat ini kita berada di penghujung bagi tetamu mulia yang hadir dalam hidup kita. Tetamu yang Allah kurniakan, tetamu yang Allah kirimkan, tetamu yang Allah hantar mai kepada kita bakal berlalu pergi meninggalkan kita. Tuan-tuan, soalan yang kita nak tanya, masing-masing tanya kepada diri kita masing-masing, sejauh mana kita berkhidmat bakti kepada tetamu kita ni? Adakah kita layan tetamu kita dengan baik? Adakah kita jamu tetamu kita dengan baik? Adakah kita melaksanakan sebaik mungkin yang sepatutnya kita lakukan kepada tetamu kita ni? Tuan-tuan, malanglah ataupun rugilah, kata Nabi SAW, apabila satu orang yang dia mendapat Ramadan, mendapat kesempatan bersama dengan Ramadan, tetapi tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita keampunan sepanjang kita bersama dengan tetamu yang bernama Ramadan. Tuan-tuan, antara yang selalu saya sebutkan, kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu puasa itu bermula daripada waktu subuh dan habis pada waktu maghrib? Kerana tuan-tuan, pada waktu subuh berapa ramai daripada kalangan manusia yang lalai, yang leka, yang ghalib, yang lupa. Maka kerana tu antaranya Allah nak highlightkan, Allah nak timbulkan, Allah nak supaya kita pandang kenapa Allah memilih pada waktu subuh. Kan mudah kalau Allah mulakan puasa start daripada zuhur sampai isyak. Start daripada waktu lain lah, daripada subuh senang. Kita boleh bangkit pukul 10, kita boleh makan pukul 11, pukul 12, kemudian zuhur kita mula niat puasa. Kan mudah. Tetapi dah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita Ramadan bermula subuh. Kerana apa? Kerana Allah nak mention, nak highlightkan betapa pentingnya waktu subuh. Berapa ramai daripada kita yang gugur, yang lalai, yang leka meninggalkan subuh. Tak boleh nak tolak selimut yang kurang berat dia walaupun kurang daripada sekilo. Tuan-tuan, mudah-mudahan Ramadan yang Allah kurniakan kepada kita pada kali ini, Allah beri keberkatan, kebaikan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah tuan-tuan, berbaki lagi beberapa hari kita akan menyambut Aidul Fitri. Antara benda yang selalu ataupun kadang-kadang kita terlepas pandang dalam Aidul Fitri ni apa dia tuan-tuan? Iaitu bagaimana pandangan orang, bagaimana pandangan kita terhadap orang lain.
Adakah kita memandang orang dengan keadaan yang hina, dengan keadaan yang sombong, dengan keadaan yang bongkok, ataupun kita memandang orang dengan keadaan yang sama rata semua? Dalam Al-Quran, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyebut beberapa hal, beberapa perkara berkaitan dengan bagaimana pandangan orang-orang beriman di atas dunia dan pandangan orang-orang beriman di akhirat nanti. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut pada surah Al-A'raf. Pada surah Al-A'raf ayat 48 dan 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun qalu ahaula'i allazi aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Apa yang Allah Ta'ala sebut? Allah Ta'ala kata, dan orang-orang yang beriman yang mereka berada di kedudukan yang atas, berada di kedudukan yang tinggi. Kita sebagai orang beriman, walau di dunia kita dipandang hina, kita dipandang remeh, kita dipandang rendah, kita dilakukan macam-macam, tetapi di akhirat Allah ubah kedudukan. Daripada duduk di bawah, dia akan duduk di atas. Maka pada masa tu orang yang duduk di atas, Allah pertuntunkan, Allah bagi tengok balik orang-orang yang dulu hina kita masa di dunia. Allah bagi tengok kepada orang yang beriman masa dulu ni, depa kata pasal apa yang hampa puasa? Kami boleh makan seronok, hampa puasa pasal apa? Pasal apa yang hampa duk kena pergi sembahyang? Pasal apa hampa duk kena baca Quran? Pasal apa hampa duk kena dengar kuliah? Pasal apa kami boleh buat kerja lapang mudah? Tuan-tuan, membenci kepada perbuatan yang kita buat. Maka Allah Subhanahu wa taala seru, Allah panggil dengan orang-orang yang al-a'raf, orang-orang yang mereka ni Allah angkat tinggi, duduk di tempat yang atas, kemudian Allah tengok. Allah suruh depa tengok ke bawah. Allah tengok kepada depa-depa yang dulu hina di atas dunia. Dan Allah suruh orang beriman balas jawab balik. Apa dia, tuan-tuan? Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Allah Ta'ala kata ketika mana dulu duduk di dunia, Allah suruh orang beriman di akhirat sindir ataupun perli kepada orang yang duk pemain kita dulu. Apa dia, tuan-tuan? Allah Ta'ala suruh orang beriman kata, ataupun Allah rakam dalam Quran, Allah Ta'ala kata orang beriman akan kata kepada orang-orang yang pemain depa, yang kata kepada depa macam-macam. Apa dia? Yang mana depa kata, mana pi ma aghna ankum jam'ukum, mana kekayaan, mana kemewahan, mana harta, mana pangkat, mana yang dulu hampa bangga-banggakan. Allah Subhanahu wa taala suruh kita hina kepada orang-orang yang dulu pemain pelekeh kita di dunia dulu. Pada masa tu, tuan-tuan, kita yang duk saksi, kita yang duk tengok ni, orang yang dulu hina kita, kata dekat agama kita, buat kepada kita macam-macam, kita tak kata apa. Kita kekal buat kerja kita macam biasa, ibadat macam biasa, puasa macam biasa, baca Quran macam biasa. Tetapi ada orang yang dia hina. Maka pada masa tu Allah Ta'ala suruh tanya mereka. Allah Ta'ala tanya, ma aghna ankum jam'ukum, mana harta yang dulu ni hampa himpun? Wa ma kuntum tastakbirun. Allah Ta'ala kata, yang mana harta dulu tu hampa duk sombong-sombong, lah ni harta tu tak boleh tolong hampa walaupun sikit. Di dunia dulu tak boleh balas, di akhirat Allah suruh balas balik. Allah suruh balas balik. Tuan-tuan, masa tu depa di akhirat tak boleh nak sombong lah. Di akhirat tak ada masa depa nak sombong.
Kemudian Allah Ta'ala sambung, ahaula'il lazi aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Allah Ta'ala tanya, apa yang Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala sebut, orang beriman akan kata, bukankah dulu hampa ni orang-orang yang dulu ni duk ejek kami di dunia? Bukankah dulu hampa yang duk ejek kami, mai buat apa semayang, pi buat apa masjid, pakai apa tudung elok-elok, pakai apa baju, pakai apa kopiah. Tuan, ada orang pemain kata hang ni kerja pakai kopiah aja lah. Kami tak pakai kopiah pun. Kopiah pun nak jadi isu. Dia buat macam-macam tuan-tuan, nak bagi kita sakit hati. Maka Allah Ta'ala sambung, la yanaluhumullahu birahmah. Depa yang duk kata dekat kita ni, depa sampai kata kepada kita, hampa yang buat kelakuan macam ni tak dapat apa pun, tak dapat rahmat pun, tak dapat kesenangan pun, tak dapat kekayaan pun. Hampa duk buat apa penat-penat sangat ni, duk qiyam malam-malam, duk puasa teruk-teruk, duk sedekah teruk-teruk, duk buat macam-macam, tak dapat apa pun daripada rahmat Allah. Tuan-tuan, dia berkata macam tu. Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab, Allah Ta'ala kata, udkhulul jannata. Allah Ta'ala kata kepada orang beriman, masuklah kamu semua ke dalam syurga. Allah Ta'ala kata, la khaufun alaikum. Allah Ta'ala kata, jangan kamu takut. Kamu jangan takut, tidak ada dah ketakutan, tidak ada dah problem masalah apa sepanjang kamu berada di akhirat. Wala antum tahzanun. Dan Allah Ta'ala kata, kamu jangan bimbang, kamu jangan takut, tak ada dah sebarang sesuatu yang baik akan berlaku kepada kamu, dan kamu tidak akan berduka cita. Jangan takut dah. Tak ada apa. Dulu macam-macam mereka buat di dunia, di akhirat jangan takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bantu. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, ayat 48-49 surah Al-A'raf ni dapat kita faham apa? Menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu langsung tidak akan buat kita rugi. Orang yang abdi diri dia pada Allah, dia infakkan diri dia untuk Allah, dia infakkan harta dia untuk Allah, dia berikan masa dia untuk Allah, dia tidak akan rugi selama-lamanya. Walaupun pada mata kasar nampak macam rugi, nampak macam habis masa, nampak macam habis duit, nampak macam habis tenaga, sedangkan di sana esok, di akhirat esok, Allah akan bayar balik dengan bayaran yang berlipat kali ganda, lebih daripada kehendak kepuasan hati kita. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW menyebut daripada Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala awha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafqara ahadun ala ahadin, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini daripada Iyad bin Himar. Kata dia, Nabi SAW sebut, Nabi kata, Allah ada menurunkan wahyu kepada aku. Kata Nabi, Tuhan ada bagi tahu dekat aku, Tuhan ada habaq dekat aku satu benda. Nabi kata apa? Antawadhu. Nabi kata supaya aku dan orang-orang yang beriman tawadhu di atas dunia. Tawadhu ni maksudnya apa tuan-tuan? Rendah diri. Tawadhu ni maksud dia kita rendah diri, kita tak sombong. Lagu mana keadaan kita pun kita tak pernah juah, kita tak pernah sombong, kita tak pernah tinggi diri, kita tak pernah angkat diri kita melebihi daripada orang lain, walaupun diri kita memang hebat semua. Nabi sambung, Nabi kata hatta la yabghi ahadun ala ahadin,
Nabi kata sesekali kamu ni jangan buat zalim kepada orang. Kadang-kadang tuan-tuan, orang yang ada kedudukan, orang yang ada pangkat, orang yang ada harta, orang yang ada duit, orang yang ada nama, dia buat zalim kepada orang yang tak ada apa. Maka Nabi kata jangan sekali-kali kamu buat macam tu. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata wala yafqara ahadun ala ahadin. Dan Nabi kata hingga Nabi kata jangan siapa pun di kalangan kita sombong dengan yang lain, walau macam mana sekali. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang diuji dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila orang yang ada harta, yang ada duit, yang ada pangkat, yang ada kedudukan, dibawakan mai kepada dia orang yang lebih rendah martabat, mai kepada dia. Allah uji masa itu apa yang kamu nak buat dengan orang yang lebih bawah pangkat daripada kamu, orang yang lebih kurang harta dia daripada kamu, apa yang kamu nak buat. Tuan-tuan, Allah uji. Maka Nabi kata jangan kamu berlaku zalim dan jangan kamu sombong. Nabi pesan benda ni, Allah bagi tahu pada Nabi supaya Nabi bagi tahu kepada kita, jangan sesekali kita ni sombong. Jangan sesekali kita ni buat zalim kepada orang. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW diriwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik, kata dia annahu marra alaihi sibyan fasallama alaihim wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sayyidina Anas bin Malik, tuan-tuan, dia menjadi kebiasaan dia, menjadi sesuatu yang selalu dia buat. Apa dia, tuan-tuan? Marra ala sibyan fasallama alaihi. Kebiasaan dia bila dia berjalan, dia jumpa dengan budak-budak, tuan-tuan, jumpa dengan budak kecil, dia akan bagi salam kepada budak-budak kecil. Dia akan bagi salam kepada budak-budak kecil. Tuan-tuan, Sayyidina Anas bin Malik ni bukan orang biasa. Dia bukan kecil anak, tuan-tuan. Dia orang yang khidmat dengan Nabi 10 tahun. Setelah Nabi SAW wafat, dia dijadikan tempat rujukan daripada sahabat-sahabat. Ada masalah apa, ada problem apa, ada benda-benda yang nak ditanyakan, beberapa isu dijumpa. Mai jumpa dengan Sayyidina Anas. Tiba-tiba orang yang begitu hebat ilmu dia, tinggi ilmu dia, hebat dalam sudut ibadat dia, rendah diri dia walaupun dengan budak-budak. Jumpa budak-budak, tuan-tuan, dia bagi salam dulu. Kata dia, wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam buat macam mana yang dia buat. Dia kata dia buat tu macam mana yang Nabi buat dulu ketika Nabi ada. Maksudnya apa, tuan-tuan? Nabi ni rendah diri, tawaduk. Nabi ni tak kira siapa. Hang budak Nabi bagi salam dulu, hang sahabat Nabi bagi salam dulu. Hatta dalam kisah diceritakan seorang sahabat ni dia nyorok dekat belakang dinding. Nyorok ni tujuan sebab dia nak bagi salam dulu dekat Nabi. Nabi tahu ada orang belakang dinding tu. Nabi pipi tak, dan dia bagi salam. Nabi bagi salam dulu. Nak habaknya apa, tuan-tuan? Nabi ni antara nak habak kata Nabi ni orang yang sungguh tawaduk, rendah hati. Siapa pun Nabi akan bagi salam. Siapa pun Nabi akan layan dengan baik. Siapa pun Nabi tak pernah pandang rendah kepada satu-satu orang. Tuan-tuan, benda ni yang kadang-kadang kita nak kena didik, nak kena asuh hati kita, mata kita, telinga kita, mulut kita daripada bercakap benda-benda yang tak sepatutnya. Kadang-kadang kita nampak orang yang seolah-olah macam hina depan mata kita, mulut kita cepat, tuan-tuan, hukum dia. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Sebab itu dalam kitab tasawuf pun dia ada sebut apa? Ketika mana orang yang betul-betul dia jaga hati dia, dia pelihara hati dia, semua orang di hadapan mata dia, dia nampak seolah-olah orang itu lebih hebat daripada dia. Tengok orang lama, tengok orang yang lebih tua, dia kata apa? Pakcik ni, orang lama ni,
dia lebih baik daripada aku. Pasal apa? Pasal dia orang lama, dia orang tua, dia buat amalan banyak, dia akan masuk dalam syurga. Aku ni orang muda lagi, aku ni orang baru, aku ni banyak. Aku ni nak buat pahala pun tak banyak mana banding orang lama, banding orang tua. Nampak tuan-tuan? Tengok pula budak-budak, dia kata budak ni, dia kata syurga boleh kat dia. Pasal apa? Pasal dia muda lagi, dia budak lagi, dia tak banyak dosa macam aku. Tuan-tuan tengok yang kata macam mana hati kita membentuk ketika mana kita pandang orang. Hati kita membentuk bila kita pandang orang dengan keadaan yang betul, kita takkan ada rasa sombong, kita takkan ada rasa tinggi diri, kita takkan ada rasa bongkok, melainkan kita sentiasa tawaduk, rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW buat macam mana yang dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Dalam satu hadis yang lain tuan-tuan, Nabi SAW sebut, hadis daripada Abu Rifa'ah, kata dia, intahaitu ila Nabi SAW wa huwa yakhtubu, qala faqultu ya Rasulullah, rajulun gharibun jaa yas'alu an dini la yadri ma dinu. Qala fa'aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya fa utiya bi kursi hasibtu qawaimuhu hadida. Qala faqa'ada alayhi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah thumma ata khutbatahu fa atamma akhirah. Tuan-tuan, hadis ni nak tengok yang kata Nabi ni macam mana. Kita boleh belajar tuan-tuan. Dia kata apa? Ketika mana Nabi ni duduk dengan sahabat ramai-ramai, Nabi tengah sampaikan satu khutbah, Nabi tengah berceramah, Nabi tengah duk bagi kuliah, Nabi tengah duk bercakap tuan-tuan depan sahabat. Tiba-tiba mai satu orang rajulun gharib, satu orang asing, satu orang luar daripada Madinah mai. Stranger dia mai di Madinah, mai berjumpa dengan Nabi. Yang mana dia ni, dia dengar kata ada agama Islam, dia masuk Islam daripada satu orang, tetapi dia tak berapa kenal tentang Islam. Maka dia atur perjalanan dia nak mai jumpa dengan Nabi, yas'alu 'anil Islam, dia nak tanya tentang Islam. Bila dia mai jumpa Nabi tuan-tuan, dia tanya tentang Islam, sedangkan la yadri ma dinu, dia tak tahu apa itu Islam. Maka Nabi SAW tahu saja kata laki ni mai tuan-tuan. Nabi masa tu tengah bersyarah, Nabi tengah bercakap, Nabi tengah khutbah, Nabi tengah duduk bersama dengan sahabat-sahabat. Fa aqbala alayya, Nabi berhenti tuan-tuan. Nabi berhenti ni. Nabi berhenti daripada bercakap tu, Nabi beralih pergi dekat kawan tadi. Nabi beralih pergi dekat kawan yang baru nak kenal Islam, kawan yang tak tahu Islam tu apa dia. Nabi bersyarah kepada dia pula pasal Islam. Nabi kata Islam ni lagu ni, macam ni hang kena buat. Tuan-tuan, selesai daripada tu Nabi SAW pun patah balik. Bila Nabi patah balik, Nabi duduk balik dengan sahabat-sahabat, Nabi sambung balik apa yang Nabi tinggal masa Nabi tinggalkan sahabat. Setakat mana Nabi tinggal tu, Nabi mai, Nabi sambung balik. Tuan-tuan, hadis ni nak habaknya apa? Bagaimana Nabi SAW nampak siapa pun depan mata Nabi, Nabi tak pernah pandang satu orang itu dengan pandangan yang hina. Nabi tak pernah sisihkan dia, Nabi tak pernah tolak ke tepi, bahkan Nabi tengok dia sebagai satu potensi besar dalam Islam. Nabi tengok kalau satu orang sahabat apa yang Nabi boleh bantu, Nabi bantu. Nabi tengok kalau dia tu Islam, Nabi bantu cara dia orang Islam.
Nabi tengok kalau dia tu orang bukan Islam, kalau dia tu kafir, Nabi nampak ada potensi nak boleh ajak dia ni masuk Islam, nak boleh kenalkan dia tentang Islam, nak boleh cerita kat dia berkaitan dengan Islam. Nabi SAW sampai macam tu. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW, yang mana ketika mana Nabi SAW pernah dipanggil oleh sahabat, yang mana dua keadaan pada masa itu. Satu keadaan dipanggil Nabi SAW kenduri panggilan untuk mai jamuan makan hak jenis simple-simple. Bahasa mudah kita ni jenis hak ringan-ringan ni, jenis roti dekat cicah gulai. Boleh sebut lagi lah benda makan masa tadi baru makan. Kan? Yang mana dalam hadis tu kata sama ada yang duduk dia tu jenis kaki atas ataupun kaki bawah. Maksud kaki bawah tu apa? Jenis hak ringan-ringan ni, duduk santai-santai. Kan macam cerita Bi Ramli, lepas Bi Ramli kena tabuh dengan Syarif Dul. Kampung apa seberang, tabuh berebut perempuan tu. Lepas tu apa dia? Makan, duduk makan tang tu lah. Aziz dengan Sudin buat main roti mengali dengan gulai ada berbuah cicah tang tu. Nabi kalau terima panggilan yang macam tu pun Nabi akan buat, Nabi akan pi, Nabi akan terima. Dan kalau ada panggilan yang besar daripada tu pun, yang jenis kena tempah hotel, yang jenis bubuh kerusi, yang jenis bubuh meja, yang jenis letak bagi elok pun Nabi tak tinggal, Nabi turut pergi juga. Nak habaknya apa tuan-tuan? Nabi ni tak memilih siapa pun kedudukan macam mana pun. Nabi akan penuhi hajat daripada sahabat-sahabat, daripada serendah-rendah sampailah kepada setinggi-tinggi. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, begitu indah sahabat, begitu indah yang kata akhlak Nabi SAW. Dan tuan-tuan, benda ni menjadi satu pengajaran yang penting untuk kita. Kita 2-3 hari insya-Allah tuan-tuan akan mai, yang mana yang kita tunggu-tunggu apa dia? Aidul Fitri. Nak mai, nak raya tuan-tuan, kita akan berjumpa, kita akan bergaul, kita akan bertemu dengan ramai macam-macam jenis orang, macam-macam jenis kedudukan. Barangkali kita yang ada harta, kita yang ada duit, pakai kita segak sikit, baju kita berharga sikit, pakai kita mahal sikit. Jangan pandang hina kepada orang yang biasa-biasa, yang mungkin dia tu baju dia lebih murah daripada kita. Dan kita yang ada kedudukan, kita latih hati kita, biar kita bagi salam dulu kepada orang, kita layan dulu kepada orang. Mana tahu bila mai dah lani musim, dah boleh ziarah, musim dah boleh pi kepada rumah sahabat-sahabat kita, rumah kawan-kawan kita, kita jangan pilih-pilih tuan-tuan. Ada orang kadang dia pilih, dia kata aku nak pergi rumah dia ni lah, rumah dia ni tak payah pergi lah, rumah biasa-biasa je, tolak kita balik lah. Dia kata bum-bum mulut kira nak lurus. Jangan tuan-tuan. Benda ini melibatkan soal hati kita. Benda ini melibatkan soal Allah Subhanahu Wa Taala sebut, melibatkan soal berkaitan dengan hati kita. Sejauh mana cubalah sedaya mungkin untuk kita penuhi dan kita didik hati kita di bulan Ramadan ini, dan bakal masuk bulan Syawal, didik hati kita supaya menjadi orang yang tawadduh, orang yang rendah diri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini, apa yang kita cerita pada pagi ini, Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita kekuatan. Tuan-tuan, hati kita perlu mendapat kekuatan daripada Allah, dan kita perlukan semangat untuk kita nak buat, kita nak perbaiki, dan kita nak jadikan diri kita ni lebih baik daripada semasa ke semasa. Biarlah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan harta, pangkat, kedudukan, nama dan sebagainya langsung. Kita tak ada kerisauan tentang apa yang duduk dekat kita. Biarlah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita rendah diri, walaupun dunia dan isinya ada dalam poket kita.
Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, tuan-tuan, di kesempatan ni saya mengambil peluang untuk mengucapkan kepada tuan-tuan, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal soleh kita, seperti mana yang kita doa, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah salat kami, terimalah qiyam kami, terimalah puasa kami, terimalah rukuk kami, terimalah sujud kami, wa qira'atana, terimalah bacaan Quran kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima tuan-tuan. Tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini Allah kurniakan kepada kita kekuatan untuk kita amalkan, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Saya ucapkan terima kasih bagi tuan-tuan yang menyumbang kepada tabung Peduli Insan, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang menyumbang pada baru-baru ini kepada sekolah kami, Ma'had Tarbiyah Islamiah. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan itu Allah lipat kali gandakan, Allah balas dengan balasan yang lebih baik, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur ayubana wa ayuba muallimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum terlupa tuan-tuan, tengah hari ini insya-Allah kita akan sambung episod terakhir kisah Nabi Musa alaihi salam, dan ada majlis khatam al-Quran. Insya-Allah ada majlis khatam Quran. Insya-Allah sesi keempat ataupun episod keempat tengah hari ini tak panjang mana, lebih kurang 15 minit ke 20 minit macam tu. Kemudian kita akan buat majlis khatam Quran. Dijemput semua tuan-tuan, puan-puan untuk hadir pada tengah hari ini lepas zuhur.